Baik, cikgu. Okay, cikgu mula. Baik. Uh, baik, kita tengok ni. Dalam bab 2 ini, kita akan belajar tentang fungsi kuadratik. Dalam bab 1, kita belajar fungsi gubahan, fungsi songsang. Dalam bab 2 ini, kita akan sambung 3 topik lagi di sini. Kita akan belajar fungsi kuadratik dalamnya sebelum fungsi kuadratik yang ketiga. Sebelum fungsi, kita nak tahu apa itu persamaan yang ada simbol sama dengan, ketaksamaan, simbol lebih besar, kurang daripada, lebih besar atau sama dengan, kurang daripada atau sama dengan. Ini 4 simbol untuk ketaksamaan. Yang persamaan adalah simbol sama dengan. Kemudian kita belajar jenis-jenis punca dan akhirnya fungsi. Kalau fungsi kuadratik, dia bermula dengan fx dan mengandungi x kuasa 2. Okey. Ax tambah bx tambah c. Itu fungsi kuadratik. Kita nak belajar benda ini. Okey. Jadi sebelum itu, kita akan belajar persamaan dahulu hari ini. Ini saja yang masuk peperiksaan. Ada masuk peperiksaan. Okey. Okey. Baik, jadi cikgu akan terangkan 4 contoh untuk bahagian depan ini. Okey, yang lain kita belum lah. Okey, cikgu mula dengan yang paling basic dia ni. Dalam persamaan, okay, hari ini kita nak tengok yang pertama. Yang pertama, cikgu nak ajar kamu kaedah penyempurnaan kuasa 2 dan rumus. Ada 2 perkara di sini. Satunya pakai rumus, satu pakai kaedah penyempurnaan kuasa 2. Okey. Contoh yang pertama yang kita nak belajar adalah kaedah penyempurnaan kuasa 2. Kemudian kita belajar kaedah rumus. Guna rumus dalam kotak hijau ini kena hafal. Okay, lepas kita belajar 2 jenis ni, kita akan masuk membentuk persamaan kuadratik daripada punca. Okay, kita nak mengenal apa itu punca. Lepas tu, contoh 4. Kalau punca itu ditambah 3, didarab 2, dikuasa 2, apa yang berlaku? Macam mana bentuk persamaan yang baru? Okey. Ada 4. Okey, kita mula sekarang. Baik. Ini yang kamu mesti tahu. Semua persamaan yang kamu dapat tu, sila susun dalam bentuk am. Ini dipanggil bentuk am. Okey. Bentuk am. Bentuk am mesti disusunkan dimulai dengan kuasa 2. Okey. Dimulakan dengan kuasa 2. Mulakan dengan kuasa 2. Kemudian yang X saja tak ada kuasa 1 lah. Dan yang belakang itu tak ada X. Okey. Dan ABC adalah nombor. Iaitu pemala. ABC adalah pemala. Dia adalah nombor. Okey. Dan A tak boleh kosong. Kalau A kosong, kosong darab dengan X kuasa 2, dia jadi kosong. Jadi, tak wujud kuasa 2 itu. Sebab dalam yang kita nak belajar bab ini adalah kuasa tertingginya adalah 2. Jadi A tak boleh kosong. Supaya kita ada X kuasa 2. Jadi A sekurang-kurangnya 1, boleh negatif, boleh positif. Okey. Cuma tak boleh kosong. Okey, kita sambung. Jadi kamu mesti tahu benda ini. Ini mesti tahu. Ni, okey. Baik, cikgu sambung. Ni.
Yang kita nak adalah ini ya. Okey, apabila soalan suruh kamu selesaikan atau cari punca, okey, cari punca, dua-dua ini maksudnya cari nilai X. Okey, kedua-dua perkataan ini membawa maksud yang sama, iaitu cari nilai X. Punca adalah X. Kalau punca-punca maksudnya ada 2X. Okey, ada 2 nilai X. Okey, kalau punca hanya 1X, punca-punca maksudnya kamu akan cari 2 nilai X. X1 dan X2. Ada 2X. Kenapa ada 2X? Sebab tak ada di sini. Sebab ini ya. Okey, sebab dulu masa tingkatan 2 kamu pernah belajar graf dia. Okey. Graf untuk persamaan kuadratik kuasa 2 sama ada bentuk U atau bentuk N. Harap kamu masih ingat bab 8 tingkatan 2 yang diajar oleh Cikgu Christina. Masa tu cikgu masih ingat Cikgu Aiman ada masuk kelas kamu mengajar. Inilah bab yang dimaksudkan. Fungsi kuadratik sama bentuk U untuk A yang positif. Ini untuk A yang negatif terbalik. Okey, A-nya. Okey. Jadi dia ada 2 punca. Apa maksud ini? Ini apa maksud kosong ini? Kosong ini maksudnya terletak di Y sama dengan kosong. Iaitu ini Y. Y1, Y, katakan sini Y3. Ini Y2. Okey, ini Y2, ini Y1. Jadi Y0 di garis ini. Garis faksi X adalah Y0. Dia adalah faksi X. Jadi kita nak cari apakah 2 nilai X ini. Jadi dia ada 2. Jadi dia ada 2 nilai X. Yang pertama dan yang kedua. X1, X2. Okey. Kalau begini, dia tak potong. Yang ini dia tak potong. X-nya di sini, ini lain. Ada banyak case. Kita tengok ada 3 case. Dan itu bahagian kedua nantilah. Kalau dia potong, macam ni dia potong. Sini X. Sini Y. Jadi dia potong di sini. Cari apakah X itu. X1, ini X2. Yang kita nak cari punca. Yang kita nak cari penyelesaian. Dan tidak ada tulis sini. Ialah koordinat X bagi titik persilangan antara graf ini dengan faksi X. Persilangan antara graf ini dengan faksi X. Tempat dia bersilang itulah. Itu maksud dia. Jadi tujuan kita hari ini nak cari apakah X itu. Dan cikgu kata ada 2 cara, sebenarnya 3. Sebab satu cara kita dah belajar dulu. Ini cara yang kita belajar semasa tingkatan 2. Tingkatan 2 bab 2. Okey. Kamu belajar penfaktoran yang selalu kita guna dalam bab 1. Okey, dalam bab 1 kita guna cara tingkatan 2 ini. Contohnya, ini ibas kembali. Okey. Ini adalah persamaan kuadratik sebab kuasa tertingginya 2. Dan cikgu selalu suruh kamu buka 2 kurungan. X kuasa 2, 1X simpan depan, 1 simpan belakang. 6, kita fikir apa darab apa. Dapati 2 darab 3 dan 1 darab 6. Dan kita pilih 2 darab 3 sebab kita nak dapatkan positif 5. 2 darab X, 2X, 2 darab 3.
3x. Jumlahnya 5x. Kita tak dapat pilih ini. Kita tak dapat pilih ni. Okey, ni tak pilih. Sebab dia nak 6 tolak 1 baru dapat 5. Ini 2 tambah 3 dah 5. Jadi kita tak dapat tolak di sini. Kita tak ada tolak sebab positif. Sebab kamu tengok dia positif. Sorry. Saya nak padam ini. Okey. Ini cikgu kata kita hanya terpaksa pilih 2 dan 3 sebab 2 tambah 3, 5. 2 darab 3, 6. Ini yang kita nak. Okey. Kita tak boleh pilih 6 tolak 1 sebab 6 darab negatif 1 walaupun kita tolak dapat 5 tapi kita darabnya dapat negatif 6. Tak seperti yang ada di sini. Ini positif 6. Jadi ini tak benar. Out. Jadi kita pilih pasangan 2 dan 3. Ini kan kita belajar semasa tingkatan 2. Lepas tu kita katakan ini kosong. Jadi X adalah 2. Negatif 2. Sorry. X negatif 2. X adalah negatif 3. Dan ini adalah punca dia. Ada 2 punca sebab kuasanya 2. Kuasa 2 ada 2 punca. Dan ini dipanggil penyelesaiannya. Kita dah selesaikan. Penyelesaiannya adalah ini. Cari nilai X. Cari nilai X. Guna pemfaktoran untuk cari nilai X. Okey, ini imbas kembali. Ini cara yang pertama. Kamu dibenarkan guna cara ini dalam matematik sahaja. Tapi untuk matematik moden bab 2, kita tak boleh guna cara ini sebab kita akan belajar cara penyempurnaan kuasa 2. Okey. Okey, cikgu nak jelaskan sikit. Dalam bab 2 sahaja kita tak guna cara ini Tapi dalam bab 1 yang kita buat fungsi songsangan itu kita ada guna cara ini. Boleh. Sebab tu bab fungsi, bukan bab kuadratik. Okey. Baik. Selalunya kita jarang guna kaedah A ini. Jarang. Tapi kita mesti pandai. Sebab soalan selalu akan tanya. Dia akan suruh selesaikan dengan kaedah ini. Kalau kamu tak guna kaedah ini, kosong markah. Okey? Kosong markah kalau kamu tak ikut arahan soalan. Kosong markah kalau kamu tak ikut. Okey? Sebab selalunya, kalau biasanya, hari-hari biasa kita guna cara yang paling senang, ini dipanggil cara pemfaktoran. Okey, cara pemfaktoran untuk cari nilai X. Kita faktorkan, ini proses pemfaktoran. Faktorkan. Ini first choice kita dalam kita selesaikan kerja-kerja maths. Tetapi kadang-kadang kita tak dapat nombor yang cantik macam ni. Dia ada perpuluhan. Jadi selalunya kita akan guna kaedah B ini. Kita jangan fikir, jangan pening kepala. Cari apa itu A, apa itu B, apa itu C, masukkan dalam rumus, dapat jawapan. Okey, itu yang selalu kita guna. Kita guna ini kalau dia suruh guna rumus atau dia tak suruh boleh guna. Tapi ini kalau dia suruh guna, mesti gunalah. Jadi selalunya kita akan lupa cara ini sebab jarang pakai. Okey? So, cikgu terangkan cara dia ikut buku teks. Okey, dan cikgu nak bagi tahu kamu contoh 1 dan contoh 2 ini adalah soalan yang saya target untuk kali ini. Jadi mesti dapat buat, mesti pandai. Okey, jadi kita mula. Okey. Kita tengok contoh pertama, A. Beza contoh ini adalah
Depan X ini tak ada nombor, maksudnya ada 1. Yang B ini ada nombor lain di depan perkali selain 1. Okey. Jadi caranya akan berbeza sedikit. Dan cikgu dah lupa apa yang cikgu keluar, tapi cikgu dah buat lah. Cikgu lupa, cikgu buat mana satu, nanti kamu tengok lah. Okey. Okey, langkah pertama mesti salin soalan. Langkah pertama kita salin soalan. Langkah kedua ni, langkah kedua pindahkan sebutan pemarlah iaitu C kita. Ingat, AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Ini adalah bentuk am dan kita nak pindahkan pemalah. Sebutan pemalah adalah C. Okey, C. Jadi C ini iaitu negatif 7 perlu dipindahkan. Kita pindahkannya ke sebelah yang lain, dia jadi positif 7. Okey? Jelas kan langkah pertama? Baik, kita pergi langkah kedua. Okey, langkah kedua kita buat benda ini. Ketiga, kita nak buat tambahan. Okey? Kamu tengok ni, yang kita tambah ini. Benda ini dan ini adalah tambahan. Langkah di atas tak ada benda ni. Kita tambahkan ke dalamnya. Jadi bila kita tambahkan ke dalamnya, jadi kiri kanan mesti ada. Sebelah kiri dan sebelah kanan. Supaya dia seimbang. Okey, benda yang sama. Tapi apa tujuan kita buat ini? Sebab kita nak benda ini. Ini dipanggil penyempurnaan kuasa 2. Kita nak dua yang depan itu, kita nak dua yang depan ini disempurnakan menjadi bentuk kuasa 2. Ini bentuk kuasa 2. Okey. Kita akan dapatkan ini dulu. Kemudian kita tukar bentuk ini. Okay, kita tengok karya. Okey. Ini yang kena hafal. Macam mana tukar? Okay. First step adalah first step. First step adalah bahagi 2. Kemudian kuasa 2. Okey. Apa benda yang dibahagi 2? Perkali X. Perkali X adalah ini. Ini X. Yang ini perkali X. Yang ini perkali X. Okey. Yang A ini perkali untuk X kuasa 2 lain. Jadi kita ambil perkali X ini. Perkali X di sini adalah 4. Ini dipanggil perkali X. Kita panggil ni perkali X. Kita letak di dalam sini 4 bahagi 2 kuasa 2. 4 bahagi 2 kuasa 2. Buat di kiri dan kanan. Dan operasinya adalah tambah. Okey. Baik. Okey, kita sambung. Lepas langkah kita letakkan, lepas kita tambah sebutan ini, kita nak permudahkannya. 4 bahagi 2, 2. Jadi kita dapat 2 kuasa 2 di kiri dan kanan. 2 kuasa 2 adalah 4. 4 tambah 7 adalah 11. Okay, sebelah sini settle. Okay, sebelah sini settle. Dan kita nak tengok macam mana dia dapatkan benda ini. Dia guna ini. Okay, dia guna ini. Baik, caranya adalah kita buang yang tengah itu, tak perlu. Kita ambil X, masuk sini. Kita ambil 2 sahaja masuk sini. Kuasa 2 itu jangan ikut. Kuasa 2 itu letak di luar.
Okay, itu langkah dia. Kena hafal step ini ya. Okay, kamu ingat. Kita tak ambil tengahnya, kita ambil depan, letak di depan. Kita ambil hujungnya, letak di hujung. Dan operasi tambah ini ikut di sini. Kalau ini adalah positif, ini pun positif. Ikut. Ini positif. Okay? Ini positif. Dia akan ikut positif. Okay? Lepas kita buat ini dah kira sempurna, dah ada kuasa 2. Kita nak hapuskan kuasa 2 itu. Okay, kita nak hapuskan kuasa 2 itu. Okey, kita pindah kuasa 2 itu ke sebelah sana atau dengan cara cakap lain kita letak punca di sini, dua belah. Okey? Kita gunakan punca untuk hapuskan kuasa 2 ini atau kita pindah kuasa 2 ini ke sana jadi punca. Okey, jadi tinggallah X tambah 2. Kuasa 2 pergi sana dan kita mesti tulis tambah tolak sebab punca untuk nombor ini, dia mesti ada satu positif, satu negatif. Okay, kalau kamu tak faham, kita terangkan ini. Negatif 3 kuasa 2 dan 3 kuasa 2 mesti dapat nombor 9, positif. Jadi, kalau cikgu puncakannya, punca kuasa bagi 9, dia boleh positif 3, atau dia adalah negatif 3. Jadi ada tambah tolak ini. Ingat itu saja. Bila kamu guna punca, mesti ada tambah tolak. Baik, lepas tu kamu tekan calculator. Cara untuk dapat ini adalah, okay, sekarang kamu tekan calculator. Kamu tekan, caranya adalah tekan yang ini pindah sana kan. Cikgu buat di tepi sini lah supaya kamu nampak. Okay. Baik. Okay, cikgu buat di sini ya. Cikgu sambung langkah ini dia sikit. X tambah 2 sama dengan positif, negatif punca kuasa 2 bagi 11. Jadi cikgu buat 2 atau yang depan untuk kejap, jangan dulu. Tak nak atau dulu. Cikgu ringkas lagi dulu. Okey, 2 pindah ke sana. Dia jadi positif, negatif punca kuasa 2 bagi 11 tolak 2 tambah 2 akan jadi tolak 2. Atau X sama dengan negatif punca positif, negatif dah guna, sekarang positif punca 11 tolak 2. Jadi kamu tekan calculator lah, tekan negatif punca 11 tolak 2, kamu akan dapat jawapan yang pertama. Kalau kamu yang positif, kamu akan dapat yang kedua. Okey? Perlu cikgu ajar cara nak tekan kalkulator? Tak. Boleh tekan. Okey, bagus. Okey, nanti kita akan testing. Sekarang kita baru tengok contoh. Okey, sekarang kita tengok contoh B. Sebab cikgu lupa cikgu keluar yang jenis A ke B. Okey, kita contoh B. Depannya ada nombor. Tak boleh. Okay, kamu buat catatan. Kita nak perkali X kuasa 2 adalah 1. Maksudnya X kuasa 2 tambah B, X tambah C sama 0. Ini mesti kod 1. Supaya tak ada apa-apa di sini. Dia 1. Tapi dia tak tulis. Okay? Jangan tak ada benda tu jadi, kita bahagi ke semuanya dengan negatif 3. Bahagi negatif 3. Okay? Okay, kita buat bahagi 3, negatif. Bahagi negatif 3, bahagi negatif 3, bahagi negatif 3. Jadi kita dapat yang kedua ini.
Okey. Hmm. Negatif 3 bagi negatif 3 hilang. Tinggallah 1. 1x kuasa 2. Tak tulis 1. 6. Positif 6 bagi negatif 3. Negatif 2. Perhatikan bahawa mula-mula dia positif. Kemudian dia tukar tolak. Sebab positif 6 bahagi dengan negatif 3. Jawapannya negatif 2. Jadi tulis negatif 2x. Okey. Okey, sambung. Yang ini jadi tambah pula. Yang belakang ni tolak 1. Dia jadi tambah. Sebab negatif itu juga. Yang belakang tu adalah negatif 1. Ini negatif 1. Bahagi dengan negatif 3. Ya kan, negatif-negatif jadi positif. 1 bagi 3, 1/3. Dapatlah yang belakang ini tambah 1/3. Okay. Langkah pertama kita jadikan perkali X 1. Okay, itu langkah pertama. Okay. Lepas itu kita alihkan C kita ke sebelah sana. Dan inilah C kita yang kena pindah sana. Positif jadi negatif. Okay. Baik. Lepas itu kita nak adjust benda ni. Kita nak buat adjust benda ni. Guna perkali rumus dia. Okay, kita tengok tadi. Ambil ni. Negatif 2 masuk di sini. Okay. Kita ambil perkali dia. Ingat balik tadi di atas ada tulis. Rumusnya adalah perkali X. Okey. Perkali X kita adalah sini. Nombor ni. Perkali X ini iaitu huruf tempat B ini. Kita letaknya negatif 2 di atas. Bahagi dengan 2, kuasa dengan 2. Ini tetap. Bahagi 2, kuasa dengan 2 dan depannya tambah. Ini adalah tetap. Dan benda yang berubah-ubah adalah nombor di sini, iaitu B kita. Okay? B kita. B. Okay? Ini adalah fix. Kena hafal ni. Kamu hafal. Bahagi 2, kuasa 2. Dua perkara yang berlaku. Okay, kita sambung. Baik. Kiri kanan mesti ada. Okey. Lepas tu, negatif 2 bahagi dengan 2 dapat negatif 1. Jadi dia tulis negatif 1 di sini. Okey. Negatif 2 bahagi dengan positif 2 dapat negatif 1. Dan negatif itu tinggal sebab kita nanti nak bawa ni ke dalam. Kuasa 2 kita tinggal di luar. Jangan ikut 1. Jangan tulis ini. Ramai pelajar suka tulis macam ni. X kuasa 2 tolak 1 kuasa 2. Salah. Kuasa 2 jangan bawa ke dalam. Kuasa 2 tak boleh di dalam. Dia di luar. Okey? Ingat itu. Jangan silap. Okey, jadi kita bawa X masuk dengan negatif 1 masuk. Yang tengah tu buang. Ini tak nak. Kita ambil depan. Kita ambil belakang. Termasuk negatifnya masuk sekali. Okey. Baik. Jadi yang belakang ini tekan kalkulator saja dapat jawapan 2/3. Okey, tekan kalkulator. Okey, sampai langkah terakhir macam tadi jugalah. Okey, sampai langkah terakhir tadi. Okey, cuba padam. Okey, dan kita nak bawa kuasa 2 ini ke sebelah. Dia jadi punca. Dia jadi benda ini. Okey. Ada tambah tolak. Jadi kamu buat kalkulator lah. X tolak 1 sama dengan negatif punca 2/3
Atau X tolak 1 sama dengan positif 2/3. Jadi X sama dengan ini tambah 1, dapat jawapan kalkulator, tekan. Atau ini X sama dengan punca 2 positif, tambah 1. Satunya negatif, satunya positif. Jadi jawapan akan diberi oleh kalkulator. Okey, kita tengok ada tak berapa nombor dia nak, berapa tempat perpuluhan. Kita tengok. Dia tak tulis. Kalau dia tak tulis, kita ambil 4 angka bererti. 1, 2, 3, 4. Oh, ini ambil sampai 5 boleh lah. Jadi kita ambil 4 lah. 4 di tempat perpuluhan. 4 tempat perpuluhan. Okey. Kita dah selesai untuk ni. Okey, harap kamu dapat faham. Cikgu ada sertakan video Cikgu Chong juga. Nanti kamu boleh klik dan tengok. Cikgu simpan dalam message tadi adalah Google Classroom pun ada. Okey. Baik. Cikgu nak pergi muka surat seterusnya. Ini rumus. Ini ringkas dan senang. Okey, kita tengok cara dia. Okey, untuk soalan ini, 2 langkah kamu kena buat sebelum kamu guna rumus. Langkah pertama, kita mesti ada bentuk iaitu susunkan dia dalam bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Ini langkah pertama. Sebab kita nak cari apa itu ABC. Okey, yang kedua, cari apa itu A, apa itu B, apa itu C. Dapat 3 nilai ini, masukkan di tempat ABC ini. Kemudian tekan calculator. Okey. Tak ada banyak masalah. Okey, jadi kita tengok contohnya. Baik. Okey, kita nak selesaikan ini. Jadi, ini A kita. Ini B kita. Okey, cikgu senaraikan. Okey, ini A, ini B, ini C. Selalunya cikgu akan suruh pelajar tuliskan supaya jangan tersilap positif negatif. A positif 2, B negatif 2. Jangan silap, jangan tertinggal, jangan tercicir negatif dia. C adalah negatif 3. Okey, dia senaraikan begini. Cikgu suka dia menegak supaya jelas. Okey. Yang macam ni cikgu rasa mata cikgu susah nak tengok. Jadi cikgu suka susunnya menegak. Okey. Yang pertama kita dah buat, dah susun. Memang dia dah susun. Lepas tu kita kena asyik ABC. Lepas tu kita mengganti nilai. Okey. Mau tengok cara diganti. B adalah negatif 2. Tempat B ada 2 tempat. Depan dan belakang. Jangan lupa negatif ada dalam rumus. Jadi, untuk B ini, tengok dia. Negatif yang pertama ini adalah daripada rumus ini. Okey. Kemudian, negatif yang kedua dalam ini adalah daripada sini. Daripada B. Okey. Jadi dia ada 2. Bila negatif jumpa, dia jadi positif. Kena berhati-hati. Dan negatif B pun masuk di sini. Kuasa 2. Lepas tu masukkan A. A kita adalah 2. 2 ini masuk di sini. Okey. 2 ini masuk di sini. Dan C kita negatif 3 masuk sini. Okay, lepas tu kerja kita guna kalkulator. Cikgu tak tahu kalkulator kamu macam mana.
Tapi cara cikgu dari dulu sampai sekarang, cikgu akan tekan mula dari dalam dulu dan cikgu buat step by step. Okay? Okay, cikgu akan buat. Okay, cikgu sekarang pegang kalkulator dan kamu pun pegang tekan. Ha? Baik. Langkah cikgu adalah macam ni. Dari sini cikgu akan buat X sama dengan 2 tambah tolak. Okey. Sampai sini cikgu tekan kalkulator. Cikgu akan tekan step by step lah. Negatif 2 kuasa 2 adalah 4. Cikgu mesti buat 4 dulu. Cikgu takut salah. Semua step cikgu buat. Negatif, tak positif. 4 darab 2, 8. 8 darab 3, 24. Cikgu buat step by step. 2 darab 2, 4. Okey. Kalau kamu yakin diri, kamu boleh tekan sekaligus lah. Macam dia. Okey. Lepas tu, cikgu sambung. Tambah. 4 tambah 24, 28. 28 bagi 4. Seperti yang dia buat ini. Jadi dia skip satu step. Dia skip step ini. Dia buat sekaligus. Cikgu takut salah, cikgu buat asing. Okey. Lepas tu, kita buat. Okay, lepas tu dia pisah terus dari sini. Dia pisah. Satu yang positif, negatif. Satu yang positif. Ada positif, ada negatif. Jadi dia pisah terus di sini. Atau. Okay. Jadi kamu boleh ikut dia. Ikut dia. 2 tambah. Dia tolak dulu lah. 2 tolak punca kuasa 28 bagi 4. Atau 2 tambah punca kuasa 28 bagi 4. Masing-masing dapat jawapan. Tengok kadang-kadang dia bagi 3 tempat peluhan, kadang-kadang 4. Sekatilah cikgu rasa 4 boleh, 3 boleh. Kalau nak selamat buat 4 tempat perpuluhan. Okey. Okey. Kamu mesti pandai cara bunda. Bunda mesti pandai. Jadi penyelesaiannya dah ada di sini. Okey. Okey. Sekarang kita baru halfway. Paruh jalan untuk hari ini. Cikgu kata ada 4 contoh. Kita baru siap 2 contoh. Dan cikgu nak kamu buat kerja rumah nantilah. Okey. 1, 2, 3, 4. Mesti buat. Sebab nanti ada keluar dari sini. Mana cikgu tahu. Cikgu ambil soalan dari sini. Okey. Lepas tu cikgu pergi contoh yang seterusnya. Ini lain sikit daripada tadi. Tadi kita guna rumus dan guna kaedah penyempurnaan kuasa 2. Kamu kena berlatih banyak. Okey. Kamu sekurang-kurangnya buat soalan di sini. 6 di sini, 6 di sini untuk pengukuhan. Ini kaedah penyempurnaan kuasa 2. Ini guna kaedah rumus. Okey. Dan jangan lupa tukar kepada X kuasa 2 tambah BX tambah C sama 0. Kena tukar. Ini dah tukar. Ini kena tukar. Ini kena tukar. Okey. Okey. Yang selesai masalah cuba juga. Sebab soalan kebat selalu ada dalam peperiksaan. Okay, next. Ini adalah benda yang agak baru untuk kamu. Tapi dia ada kaitan dengan yang tadi. Okay. Baik. Yang tadi kamu cari punca. Yang tadi kamu diberi persamaan, kamu cari punca. Sekarang terbalik. Kamu diberi punca. Kamu diberi 2X itu. Kamu diberi 2X itu. 2X itu diberi. Kamu cari. Apakah persamaan kuadratiknya? AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama 0. Kamu cari ini. Jawapan kamu benda ini. Kamu tengok jawapan dia. Okay. Soalan 3. Bentuk persamaan kuadratik. Jadi, jawapannya adalah persamaan kuadratik.
Dan ini punca dia. Ini adalah X-nya. Kamu diberi X. Tadi terbalik. Tadi kamu diberi ini. Kamu cari apakah X dia. Okey? Itu proses yang berlaku. Dan contoh 4 pun sama. Tapi contoh, kamu tengok contoh 4. Jawapannya adalah persamaan. Jawapannya adalah persamaan. Jawapannya adalah persamaan. Okey? Tapi dia ada syarat-syaratnya. Ini syarat dia. Okey? Punca asal, punca yang ditambah, didarab, dikuasa. Okey. Kita tengok contoh 3 dulu. Contoh 3 tak susah. Okey, sebelum contoh 3 kita tengok benda basic dulu. Okey. Baik, ini yang kena faham dan mungkin dia susah sikit. Kamu dengarlah, cikgu terangkan. Okey. Cikgu dah kata ini bentuk am. Ada A di depan. Okey, kita ubah suai. Semua, kita tak nak ada A di depan. Tak nak A. Okey. Tak nak A di tak nak A di depan. Tak nak. Jadi kita bahagi A. Kita bahagi A. Okey. Ini A bahagi A. Hilanglah A itu. A bahagi A. Hilang. Jadi tak payah tulis satu itu. Okey. Kita buang A itu dulu. Dengan cara bahagi. Baik. Lepas itu. Kita tengok ni. Okey. Kan cikgu kata dia ada 2 punca. Punca yang pertama dia kata adalah alfa. Ini dibaca sebagai alfa. Ini beta. Okey. Beta. Alfa dan beta. Punca yang pertama kita katakannya adalah alfa. Punca yang kedua adalah beta. Okey. Jika alfa dan beta ialah punca bagi persamaan kuadratik, maka kamu ingat tak yang kita buat tadi? Yang kita buat awal-awal tadi, ini. Ini dia. Okey, cikgu padam. Yang kita buat awal-awal pada, cikgu, sorry. Kejap. Okey. Kita buat ini awal-awal pagi tadi. Cikgu nak terangkan banding dengan apa yang kita nak belajar. Tak dapat. Okey, ni. Yang cikgu buat awal-awal tadi, ini cikgu kan kata ni punca kan? Ni punca. Punca. Okey, sekarang kamu tengok dia. Dia ghostan. Dia ghostan. Daripada X tolak 2, X sama dengan tolak 2. X sama dengan negatif 2. Dia kembali ke atas. Dia undur. Negatif 2 ini pergi jumpa dengan X. Jadi, X tambah 2. Sini sudah pergi, tinggallah kosong. Dia dapat ini. Okey, yang sebelah sini sama juga. X sama dengan negatif 3. Dan dia undur satu langkah. Maksudnya bawa negatif 3 itu jumpa balik dengan X. Jadi dia kosong sini. X tambah 3. Okey. X tambah 3. Dan dia balik semula. Naiklah atas lagi. Naik atas lagi. Dia gabung semula darab. X tambah 2
darab dengan X tambah 3 adalah sama dengan 0. Dan dia balik lagi ke atas. Naik lagi sampai langkah ini. Dia kembang. Kembang. X darab X darab 3, 2 darab X, 2 darab 3. Jadi dia kembali kepada X kuasa 2 tambah 2X tambah 3X. X darab X kuasa 2, X darab 3, 3X, 2 darab X, 2X, 2 darab 3, 6. Sama 0. Dan ini dia tambah, dapatlah yang langkah pertama ini. Kita buat undur balik. Okey. Cikgu nak terangkan, dari punca kita balik semula ke persamaan kuadratik. Selain yang kita buat daripada atas ke bawah. Okey, jadi cikgu nak terangkan ini sekarang. Ini yang berlaku. Tengok ni. Sekarang dia tukar alfa beta. Dia tukar alfa beta. Punca dikata punca. Memang macam tu lah. Okey. Dikata ni punca. Cikgu tulis dalam bahasa matematik. Punca cikgu conteng di sini lah. Okey, cikgu conteng di sini. Kata punca adalah alfa. Alfa ialah punca. Punca adalah beta. Jadi kita undur. Kita undur X. Tak nak kurungan dulu. Kita pindahkan ni ke sana. Jadi kita dapat X tolak alfa sama dengan 0. Atau X tolak beta sama dengan 0. Lepas tu kita undur lagi. X tolak alfa darab dengan X tolak beta sama dengan 0. Dapatlah ini. Okey. Dapatlah ini. Undur lagi. Akan dapat ini. Iaitu cikgu kembangkan X darab X kuasa 2, X darab negatif. Okey, cikgu kembangkan ini ya. Cikgu kembangkan ini. Okey. Kita undur. X darab X kuasa 2, X darab beta, negatif beta X, negatif alfa darab X, negatif alfa X, negatif jadi positif, alfa darab beta, alfa beta sama 0. Jadi bahagian ini adalah bahagian ini. Belakang alfa beta, yang depan X kuasa 2. Okey? Kenapa dia buat macam ni? Sebab dia nak kaitkan. Dia nak kaitkan alfa beta dengan AB. AB dari sini. ABC dari sini. Alfa beta adalah punca. Kita nak buat kerja nanti. Mesti tahu hubungan mereka. Okey? Okey. Cikgu padam semua ini sebab cikgu dah terangkan macam mana dia jadi macam ni. Dan sekarang, okey, mungkin kamu tak tanya-tanya ini. Ini kita tukar satu. Faktorkan negatif keluar. Depan, letak X di belakang. X kita ada faktorkan X di belakang. Jadi, alfa tambah beta di dalam. Macam ini. Okay. Baik, cikgu buang semua benda ni sebab dia tak penting untuk pemahaman kamu sahaja. Jadi, cikgu sekarang nak buat kaitan. Nak buat kaitannya. Okey, nak buat kaitannya antara ni. Okey, cikgu susun ini, cikgu susun benda ini dengan benda ini. Kamu tengok.
Kamu tengok yang depan sekali. Okey, X kuasa 2. Tak ada benda nak banding. Belakang sama dengan kosong pun tak ada benda nak banding. Yang interestingnya di sini, pekali bagi X. Pekali bagi X adalah ini. Ini pun pekali bagi X. Di depan X. Jadi cikgu samakan mereka. Ini sama dengan ini. Okey? Positif B per A. Ini negatif bawa sini. Dan alfa beta tak nak negatif. Letak sini. Ini yang kena hafal. Hafal. Okey? Dan begitu juga dengan yang belakang. Yang belakang untuk C per A adalah benda ini. Jadi kita samakan dia. Okey, ini di sini. Yang ini di sini. Jadi kamu kena hafal ni juga. Okey. Kamu kena hafal ini. Okey, hafal benda ni. Okey. Okey, dan akhirnya kita nak rumus ini juga. Secara amnya, hasil tambah punca. Punca ini tambah punca ini adalah negatif B per A. Hasil darab punca. Alfa darab beta adalah C per A. Jadi, tambah dapat negatif B per A, darab dapat C per A. Jadi, kita dapat formula paling penting hari ini. Ni, hafal. Okey? Hasil. Ini adalah hasil tambah punca. Ini adalah hasil darab punca. Okey? Baik. Cikgu selalunya buat short form. X kuasa 2 tolak hasil tambah punca. X tambah dengan hasil darab punca. Ini yang cikgu hafal. Okey. HTP dan HTP. Tambah dan darab. Okey. Baik. Sekarang cikgu nak terangkan nombor contoh 3. Guna ilmu yang kita ada tadi. Okey. Dengar. Baik, cikgu dah kata tadi ini adalah puncanya. Jadi kita nak buat persamaan. Kita nak buat persamaan guna benda ni. Jadi kita cari apa hasil tambah punca, apa hasil darab punca. Okey, langkah pertama senaraikan punca kita. Langkah kedua, cari hasil tambah punca. Ini tambah ini. Dapat negatif 2. Okey. Langkah kedua, kita cari hasil darab punca. 3 darab negatif 5, negatif 15. Okey. Dapat ini kita ganti ke dalam sini. Jadi, negatif 2 masuk di tempat hasil tambah punca. Negatif 15 letak di hasil darab punca. Dia guna ini. Dia guna ini. Guna ini. Okey. Cikgu tak buat. Selalunya cikgu tak buat langkah-langkah ini ya. Cikgu skip saja. Buat ini cukup. Atau boleh buat ni lah, ini tak perlu buat. Jadi langkah saya akan seperti ini. Cikgu akan tulis X kuasa 2 tolak hasil tambah punca tambah hasil darab punca. Satu tambah, satu tolak. Yang tengah tolak, yang belakang tambah. Jadi cikgu dapat tadi hasil tambah punca 3 tambah negatif 5, negatif 2. Dan darabnya 3 darab negatif 5, negatif 15. Okey. Lepas tu ringkaskannya. Negatif positif 2x
negatif 15. Oke, sampai sini selesai. Oke. Nah, ini yang cikgu akan buat. Cikgu dapat ini, ganti pemudahkan jawapan. Nah, ini adalah kaedah lain. Kita tak pakai ini, kita guna rumus ini. Oke. Baik. Contoh terakhir untuk hari ini. Oke. Contoh terakhir untuk hari ini. Oke. Ini yang contoh yang paling suka ditanya dan agak susah. Banyak benda pindah-pindah. Oke. Oke, kita tengok. Ini mesti keluar. Soalnya mesti keluar. Oke. Jika alfa dan beta ialah punca bagi persamaan kuadratik ini, belum ada kesamaan kosong, kamu kena wujudkan belakangnya 4. 4 kena pindah. Okey. Bentukkan persamaan yang mempunyai punca seperti A. Alfa tambah 3, alfa beta tambah 3. Okey, langkah pertama, tuliskan yang dalam bentuk am. Okey. Untuk dapatkan A, B, C. Okey, dan kita tahu alfa tambah beta adalah ini, cikgu suruh hafal tadi. Ini kita hafal. Okey. Cikgu suruh kamu hafal tadi. Ini benda dia. Hafal ini. Nak guna. 1 tambah, 1 tolak. 1 darab. Yang tambah itu di tengah. Yang darab itu di belakang. Okey. Negatif B per A, C per A. Kena hafal. Okey. Baik, kita buat ni. B1, tulis di sini. A2. Jangan lupa negatifnya. Ikut rumus ada negatif. C per A tak ada negatif. C negatif 4. A2. Okey, kita dapat dia. Lepas tu, kita tengok hasil tambah punca untuk ini. Hasil tambah punca adalah A tambah 3 tambah dengan, bukan A, sorry, alfa. Alfa tambah 3 tambah dengan beta tambah 3. Buka kurungan, alfa tambah beta, 3 tambah 3, 6. Dapat ini. Baik, kita dah dapat tadi. Ini. Kita dah dapat ini. Tengok sama kan? Ini dia. Letak sana. Dapat ni. Okey. Setengah, negatif setengah tambah 6. Jawapannya positif 11/2. Okey, ini simpan dulu nak guna nanti. Okey, kita buat darab pula. Hasil darab punca 2 ini darab. Ini darab ini. Alfa tambah 3 darab beta tambah 3. Sambung. Alfa darab beta, alfa beta. Alfa darab 3 tambah 3 alfa. 3 darab beta, 3 beta. 3 darab 3, 9. Okey. Maka alfa beta ada. Tadi kita ada alfa beta ni. Kita ada sini.
Alfa beta adalah negatif 2. Alfa beta jadi negatif 2. Okey, alfa beta dapat negatif 2. Lepas tu, yang ini kita gabungkan. 3 kita keluarkan alfa tambah beta dalam kurungan. Tambah 9. Alfa tambah beta pun ada. Alfa tambah beta adalah negatif 1/2. Alfa tambah beta, masukkan negatif 1/2. 3 negatif 1/2 tambah 9. Dapat ini. Tekan kalkulator dapat ni. Sama. Sama mereka. Okey. Jadi kita buat guna rumus yang terakhir kita belajar tadi. Ni. Kita dapat ini. Dapat ini. Masukkan di sini. Okey. Tengok dia masukkan. Dia masukkan di sini. Ini adalah ini. Ini adalah sana. Kenapa dia ada negatif? Ini positif. Kenapa dia ada negatif? Sebab rumus. Sebab rumus. Rumus kata negatif. Ikut rumus. Negatif. Mesti negatif. Jangan tulis yang lain. Yang belakang positif. Okay. Yang belakang positif. Okay, sambung. Masukkan ini dan itu di sini. Lepas tu, semua darab 2. Darab 2, darab 2, darab 2. Selesai. Okay. Pening kan? Cikgu nak pergi contoh kedua B. Okay, contoh kedua cikgu buat di tempat lain. Atau cikgu terhabiskan di sini sajalah. Hasil tambah punca. Ini tambah. Okay. 2 ni tambah. Lepas tu 2 ni darab. Jadi kita ada hasil tambah punca. Ini tambah ini. Darab juga ada. Hasil darab punca. Okey. Kita usahakan ke arah A tambah B dan A darab alfa darab B. Alfa beta dan alfa tambah beta, alfa darab beta. Sebab kita dah ada ini. Ini. Okey. Lepas tu gantikan. Gantikan. Dapat jawapan. Gantikan. Dapat jawapan. Ini masuk dalam formula. Ini masuk formula. Negatif di depan. Dapat jawapan. Kalau kuasa pun sama. Tambahkan dia dapat ini. Ini kena hafal. Okay, macam mana cikgu tahu? Depan ada. Ini. Ini kita belajar semasa tingkatan 2 lagi. Bab 2. Kamu hafal saja. X tambah Y kuasa 2 adalah X tambah Y darab X tambah Y iaitu X kuasa 2 tambah 2XY tambah XY kuasa 2. Okay. Kalau kuasa 2-nya di luar, kuasa 2-nya bersama dengan XY lain. 1 tambah 1 tolak. Okay. So, kita balik sini. Ini adalah okay, ini kena hafal. Hafal. Okay, macam mana dia boleh jadi macam itu? Pening kamu dengar. Sangat pening. Okay. Kita mula dengan ni. A tambah B kuasa 2 adalah bukan A, sorry, alfa. Alfa tambah beta darab alfa tambah beta. Kita kembangkan je. Alfa kuasa 2 tambah alfa darab alfa darab beta. Jadi alfa beta, ini pun alfa beta, yang ini beta kuasa 2. Jadi dia dapat ini. Ada 2.
Okey, ini adalah alfa tambah beta kuasa 2. Jadi apa kaitan dengan benda ni? Kita nak ini saja. Kita nak ini sahaja. Ini sahaja. Jadi kita ambil ni, buang ini. Buang ini. Jadi buang ini dia ke sana. Alfa tambah beta kuasa 2 tolak 2 alfa beta sama dengan bukan. Sama dengan alfa kuasa 2 tambah beta kuasa 2. Dapatlah ini. Okey. Jadi ini kita dapat benda ni sama dengan ini. Jadi hafal. Ini dia. Okey, lepas tu kita ada alfa tambah beta. Negatif 1/2 dari atas tadi. Ada alfa beta. Gantikan cari nilai dia. Nah, ini darab pula. Tadi tambah. Sebab hasil tambah. Sekarang darab. Dia bersama-sama. Alfa kuasa 2, beta kuasa 2 sama dengan alfa beta kuasa 2. Ganti dengan negatif 2. Negatif 2 dari mana? Dari atas. Dari atas. Alfa beta adalah negatif 2. Okey. Jadi ini pun dah guna dah. Nak guna. Okey. Dah ganti dapat nilai ni. Dapat nilai ni. Masuk di sini. Okey. Dah hang dah. Okey. Masuk nilai. Lepas tu kamu cari darab 4. Darab 4 darab 4, 16. Ini darab 4 hilang, darab 4. Okey. Okey. Dengan itu habislah contoh 4 ini. Okey, sekarang cikgu nak tanya. Kita buat sama-sama lah soalan boleh? Kamu keluarkan buku kamu. Kita buat soalan yang susah ini dulu. Atau nak buat soalan yang senang? Macam mana? Pening kan? Cikgu tahu kamu pening sekarang. Belum. Jadi, kamu nak buat apa sekarang? Cikgu nak tanya. Buat soalan 2.1 ke 2.2? 2.1. 2.1 yang kurang pening dulu Okey, yang kurang pening dulu. Okey, kita buat ni. Ini mesti keluar, ini mesti keluar. Okey. Okey, nombor 2.1 kita buat ni. Okey, kamu salin soalan 1 dulu di buku. Okey, kamu boleh sambil tengok contoh 1. Ini adalah penyempurnaan kuasa 2. Okey. Nombor 1A, kamu diberi fungsi persamaan kuadratik ini. Kita salin dan kita nak buat penyempurnaan kuasa 2. Jawapan nak 3 tempat berpuluhan. Kita mula. Okay, langkah pertama, cikgu dah cakap tadi, bawa C ini ke sana. Okey. Depan mesti tak ada nombor lain. X sahaja. Jadi X kuasa 2 tambah 4X sama dengan 0 tambah 9.
9 lah. Okay, langkah pertama kita dah siap. Sekarang kita nak masuk langkah kedua. Kita nak wujudkan guna rumus perkali X dibahagi 2 dan dikuasa 2. Tambahkan dia dalam kiri dan kanan. Okay, cikgu anjak ke depan. Tambah 9 pun sama. Tambah dua benda yang sama. Ambil perkali X. Perkali X kita adalah 4. Positif 4. Okey. Jadi positif kita buka kurungan. Positif 4 dibahagi 2 dikuasa 2. Salin sebelah yang lain. Okey, ini langkah dia. Kamu ikut cikgu, kamu buat juga, tulis juga. Okey. Baik, sampai sini kita nak permudahkan yang dalam kurungan. Kalau tak boleh, tak nak pecahan itu. Okay, kita usahakan yang lain salin, berhenti. 4/2. 4 bagi 2 adalah 2 kuasa 2. Okey, yang belakang pun sama. Baik. Dah tak ada kurungan. Dah tak ada pecahan. Dah ada kuasa 2. Tujuan kita dah sampai dah. Kita nak kuasa 2 untuk X dan kuasa 2 untuk nombor. Yang tengah tu kita tak nak. Okey. Jadi yang belakang buat seperti biasa, tekan kalkulator. Okay, kita buat. Jadi kita buka kurungan. Ini kita panggil penyempurnaan kuasa 2. Kuasa 2 itu letak di luar. X sila masuk. 2 pun masuk. Antara X dan 2 adalah tambah ikut dia. Okey. 2 kuasa 2, 4. 4 tambah 9, 13. Okey, dapat ini. Baik, lepas itu kita nak pindahkan kuasa 2 itu ke sebelah kanan. Jadi tinggallah X tambah 2 sama dengan punca kuasa 2 bagi 13. Jangan lupa letak plus minus, tambah tolak, negatif positif di depan. Okey. Lepas itu X tinggal seorang, 2 pun pindah. Plus minus punca 13 tolak 2. Okey, lepas tu kita wujudkan 2X. Satu ikut yang positif negatif, satu yang positif. 2 set. Okay, X yang pertama negatif punca kuasa 2 bagi 13 tolak 2 atau X sama dengan positif 13 tolak 2. Okay, sampai sini kita tekan kalkulator. Kita keluarkan kalkulator, kita tekan negatif punca 13. Okey. Tolak dengan 2. Cikgu dapat tekan SD ya. Kalau dia tak keluar, kamu tekan SD. Negatif 5.6055. Dia nak 3. Cikgu sengaja tulis 4 sebab cikgu nak ajar kamu macam mana bundahkan dia. Kita nak 1, 2, 3 cukup. Nombor yang belakang itu adalah 5. 5 adalah nombor besar. Besar perlu tambah 1. Jadi bila tambah 1, kita dapat apa? 6. 6. Okey, 6. Bagus. Okey, sebelah satu lagi. Kita tekan kalkulator, tekan punca kuasa 13. Punca kuasa 2 bagi 13. 2 itu di luar, tolak 2 di luar. Tekan ST. Cikgu dapat 1.6055. Macam tadi cikgu nak bunda.
Jadi kita ambil 3 ni. 1,60 belakang besar tambah 1 jadi 6. Jadi ada 2x. X pertama dan X kedua ada 2. Okay, cikgu dah selesai soalan 1A. Ini langkah kerja dia. Okey. Okey, cikgu rasa kamu boleh cuba B dengan C sendiri. Tapi C itu berhati-hati, dia ada negatif. Kalau begitu, cikgu lebih suka jadikannya positif. Pindah semua ke sana. Jadi positif. Okey? Atau kita teruskan. Ini negatif kita jadi positif, negatif jadi positif. Macam ini pun boleh. Kita tukar dulu. Maksudnya cikgu pindah satu persatu ke sana jadi positif. Okay? Cikgu pindahkan. X dulu pergi. Jadi negatif 6X di sini. Ini jadi positif dah. Sekarang 6X pergi. 9 tinggal. X kuasa 2 tambah 6X. Lepas tu 9 pun pergi. Tinggallah kosong. Jadi semua akan jadi tertukar. Terbalik. Okey? Yang negatif jadi positif. Yang negatif jadi positif. Yang positif jadi negatif. Jadi untuk mengelakkan negatif di depan, kita tukar macam ini. Okey? Baik. Nombor soalan ni cikgu nak tunjuk. Okey. Soalan F pun sama. Buat cara yang sama. Tukar. Terbalikkannya semua. Okey. Cikgu buat soalan D sekarang. Okey, cikgu buat soalan D sekarang. Kamu ikut cikgu. 1D. Kita salin soalan dulu. Okey, cikgu dah kata jangan ada nombor di depan X kuasa 2. Di depan sekali mesti X kuasa 2. Tak ada benda lain. Jadi kita nak hapuskan 2 ini. Apa operasi kita nak guna? Macam mana nak buang 2 tu? Bahagi 2. Yes, bagi 2. Okey, kita bahagi 2. Bagi, yes, good. Cikgu risau semua, sudah boring. Nasib baik semua masih tahu apa cikgu sedang buat. Bahagi 2, bahagi 2, bahagi 2. Kosong bagi 2 juga tapi tak perlu sebab dia masih kosong. Tak perlu. Okey. Baik, kita bagi 2, jadi hilanglah 2 itu. Hilang. Tolak. 6 bagi 2, 3X. Tambah 3/2 sama kosong. Okey, langkah pertama kita dah berjaya buang nombor kali X kuasa 2. Lepas itu, kita nak buat apa? Pindah 3/2. Bagus. Masih ada orang tahu cikgu sedang buat apa. Pindah. Cikgu dengar macam ni cikgu gembira. Okey, bila pindah, kita ada ini. Dan jangan lupa dia negatif. Okey? Okey, dah pindah. Dah tinggal X dengan X kuasa 2. Apa kita nak buat? Tambah perkali Kali X. X. Ya, perkali X. Bagus. Tambah perkali X adalah apa? 3/2. Negatif 3. Negatif Negatif 3. Ya, masuk di sini. Di atas. Siapa di bawah? 2. 2. Siapa di luar? 2. Negatif. Okey. Semua faham. Semua ada dengar. Bagus. Semua sudah jadi budak matang. Tak ada main-main. Semua belajar dengan serius. Okey. Lepas tu, kita tak dapat bahagi. Tadi kita dapat bahagi. Ingat ni, kita dapat bahagi. 4/2 dapat ni. Ini tak dapat. Kita biar saja.
Kita biar dalam bentuk pecahan. Biar dia. Okey. Jadi cikgu buka kurungan. Siapa boleh masuk kurungan? 3. Siapa boleh masuk? X. X dan siapa lagi? Negatif 3/2. 3. Yes. Siapa di luar kurungan? Kuasa 2. Ya, kuasa 2 tak boleh masuk. Jadi X saja masuk. Topinya tinggal di luar. 3/2 pun masuk. Apa di antara dia? Tambah. No, ikut. Negatif. Ya, Negatif. ikut negatif. Ya, macam itu. Boleh faham? Negatif. Boleh faham? Faham. Bagus. Okey, sambung. Belakang ni boleh tekan kalkulator. Boleh tekan kalkulator lah. Cikgu tak biasa, cikgu biasa guna cara ini. Cikgu guna cara cikgu. Kamu tekan kalkulator. Okey. Baik. Sambung. Negatif 6, 9 tolak 6, 3/4. Betul kah? Kamu dapat 3/4 kah? 0,75 sama kan? Tekan kalkulator bahagian ini. Cikgu dapat 3/4. Kamu tekan mesti tekan. Kalau tidak nanti exam siapa dengan kamu. Sekarang cikgu ajar kamu. Kamu tekan. Sama tak dengan cikgu? Itu penting. Sama cikgu. Sama. Okey, Anik dapat perpuluhan ke Anik dapat pecahan? 3/4 ke 0,75? 3/4. Okey, bagus. Teruskan. Dua-dua boleh terima. Dua-dua boleh dapat jawapan. Okey, sambung. Okey. Kita dah permudahkan ini sehingga ke sini. Dah tak dapat buat apa-apa lagi. Apa kita nak buat sekarang? Pindah kuasa 2. Bagus. Pindah kuasa 2. Kuasa 2 akan jadi apa? Punca kuasa. Punca kuasa. Ya. Depan punca kuasa letak apa? Tambah tolak. Minus. Tambah tolak. Bagus. Okey. Lepas tu nak buat lagi? Dah punca. Apa lagi? X. Cari Pada X. dua. Cari X. Cari X dengan cara apa? Ini kena pindah kan? Pindah. Ini pindah. Okey, pindah. Okey, pindah. X sama dengan tambah tolak punca kuasa. Kalau kamu nak 0,75 pun boleh sebenarnya. Tambah 3/2. Okey. Bahagian ini kita minta kalkulator tolonglah. Jadi X sama dengan negatif punca 3/4 tambah 3/2 atau X sama dengan positif 3/4 tambah 3/2. Okey, cikgu terpaksa tekan kalkulator sebab tak dapat buat apa-apa. Okey, tekan negatif punca 3/4. Okey. Tambah 3/2. Okey, tekan ST supaya dapat nombor perpuluhan. Cikgu dapat 0.6339. Dia minta 3 tempat puluhan. Jadi kita gunakan 0.634. 9 besar tambah 1 kepada 3. Atau X sama dengan okey, buang negatifnya. Kalau kalkulator kamu senang, kamu tekan buang negatif itu. Okey. Dapat jawapan 2.366. Jadi X adalah 2.366. Belakang kosong tak payah tambah 1. Buang saja kosong itu. Okey. Cikgu nak pastikan kamu pandai tekan kalkulator. Jawapan kamu mesti sama. Kalau kamu ada masalah tekan kalkulator, maksudnya kamu tak sampai yang macam cikgu, mesti PM cikgu nanti. Minta cikgu ajar kamu bahagian itu. Atau tanya kawan. Tanya kawan
atau tanya cikgu. Jangan diam dengan diri, nanti hilang markah. Ini bahagian kalkulator, senang dapat markah. Jangan buang saja markah itu. Okey? Okey, kita dah selesai soalan. Kamu boleh cek jawapan. Okey. Baik, sekarang cikgu nak pergi soalan 2 yang guna rumus. Cikgu rasa bahagian ini kamu okey ya. Baik, guna rumus. Guna rumus. Okey. Baik, cikgu akan terangkan soalan E ya. Sebab dia bukan bentuk am. Okey. Cikgu terangkan soalan E. Okey, dia bagi kamu 2 kurungan dan belakangnya tidak kosong. Jadi kamu kena kembangkan kurungan dia. X darab X, X kuasa 2, X darab negatif 3, negatif 3X, negatif 1 darab X, negatif X, negatif 1, negatif 3, positif 1 darab 3, 3. Okey, kembangkan. Kamu sepatutnya dah mahir ini ya. X darab X darab negatif 3, ini darab ni, dan ini, ini darab ni. Okey? Okay, sekarang kita kumpulkan X kuasa 2 seorang diri, tolak 3, tolak 1, tolak 4X, tambah 3, tolak 5, tambah 3, tolak 5, belakang kosong. Kita cari X kuasa 2, tolak 4X, tolak 2. Ini adalah bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Bentuk am. Okey. Okey. Langkah pertama kita dah siap dan sekarang cikgu kata kita nak guna rumus. Okey. Nak guna rumus mesti tahu apa itu A, B, C. Okey, cikgu senaraikan. A adalah 1, apa? 1. Satu. Okey. B adalah 3, B 4, negatif adalah 4, negatif 4. C adalah negatif 2. okey. A, B, C dah ada. Cikgu mula salin rumus. Okey. Kamu kena hafal. Rumusnya di muka surat 38 di atas ini. Hafal. Sangat penting. Okey. Okey. Hafal ini ya. Sangat penting. Cikgu dah hafal dah. Kamu hafal. Okey. Cikgu dah hafal dah. Jadi kita mula. X sama dengan tolak B tambah tolak punca B kuasa 2 tolak 4AC bahagi dengan 2A. Sila hafal. B-nya special. Di luar ada negatif, dalam ada kuasa 2. A di bawah sahaja, tak ada orang lain. A bersama 2. Yang hujungnya 4AC. Cikgu sentiasa ingat 4AC sebab nama cikgu. Cikgu nama ada, ini nama cikgu AC, jadi cikgu senang ingat 4 AC, ada 4 saya. Itulah cikgu ingat macam itu. Okey. AC. Okey, ingat. Okey, sambung. Masukkan B. B negatif 4. Negatif yang pertama adalah daripada rumus. Jadi B dalam kurungan negatif 4. Okey. Tambah tolak punca. B adalah dalam kurungan juga negatif 4 kuasa 2 tolak 4. A adalah 1. C adalah negatif 2. Ganti nilai. Lepas tu bawah lagi. 2 darab A, 2 darab 1. Okey. Semua nombor dia diganti dengan betul. Huruf ABC dah diganti dengan nombor dia. Kita sambung. Okey, cikgu buang negatif ini. Sama, buang 4. Okey, tambah tolak. Negatif 4 kuasa 2. 16. Ni. Negatif jadi positif.
4 darab 1, 4. 4 darab 2, 8. 2 darab 1, 2. Makin ringkas. Okey, sambung. Kita tambah. Tambah 24 bahagi dengan 2. Okey, sampai sini kita nak asingkan dia. Okey, kita tengok cara buku teks. Dia kata asingkan dia. Dia asingkan di sini. Guna perkataan atau. Okey, satu positif, satu negatif. Okey, kita mula dengan negatif dulu. Jadi kita letak atau. X yang pertama adalah 4 tolak punca 24 bagi 2. X yang kedua adalah 4 tambah punca kuasa 24 bagi dengan 2. Okey, tekan kalkulator. Okey, tekan kalkulator. 4 tolak punca kuasa 24. Kemudian cikgu tekan sama dengan dulu. Lepas tu cikgu baru bahagi dengan 2. Okey. Jawapan cikgu negatif 0.4494. Cikgu tulis 4 dulu. Baca soalan berapa dia nak. Dia nak 3 juga. Okey, nak 3 juga. Kita bundakan. Negatif 0.44. Nak 3 ini. Belakang itu kecil. Jangan tambah 1. Itu jawapan dia. Okey. Dan belah ni yang tambah. Okay, kita buat 4 tambah punca 24. Cikgu tekan sama dengan dulu. Dapat jawapan. Tekan ST. Lepas tu jawapan itu dibahagi 2. Dapat jawapan 4.4494. Bundakan 449. Okey, 2 jawapan cikgu dapat. Okey, harap tak ada masalah untuk ni. Dan sekarang sudah pukul 4. Okey, kita baru habis bincang soal nombor 1 dan 2. Okey. Baik. Dan kamu nak dengar penerangan soalan latihan 22 atau kita cari masa lain sebelum minggu depan? Nak dengar. Nak dengar sambung eh? Nak. Masih dapat Okey, bagus. Okey, bagus. Semangat betul. Sambung. Untuk orang yang dah hilang fokus tak apa, nanti cikgu letak video ini, kamu ulang sendirilah. Kalau masih tak faham, lepas kamu tengok ulangan, PM cikgu, tanya mana yang tak faham, cikgu terangkan. Kalau cikgu masa itu free, kalau tak pun cikgu akan terangkan kemudian. Okey, cikgu teruskan. Jadi kamu bertahan juga. Bertahan. Okey, yang ini susah. Yang pening tadi. Cikgu rasa cikgu akan terangkan nombor 1 dulu. Okey. Yang macam contoh 3 tadi. Ini ikut contoh 3. Ini ikut contoh 3 tadi. Okey. Dan soalan 2 cikgu skip dulu. Sebab cikgu takut kamu belum kukuh pemahaman. Jadi soalan 2 cikgu skip dulu. Cikgu pergi nombor 3 seperti contoh 4 kita tadi. Okey. Macam contoh 4 tadi. Okey. Sebenarnya nombor 4 pun sama tapi dia makin rumit. Rumit lah. Dia sama nombor 3. Okey. Cuma dia rumit sikit. Jadi cikgu akan fokus 1 dan 3 dahulu. Apabila kamu dah faham, mungkin hari lepas ni lah. Tapi yang cikgu confirm boleh bagi tahu, yang cikgu nak keluar adalah jenis-jenis yang ada pecahan. Okey. Okey, nombor 5 pun kita tinggal dulu. Okey, sekarang cikgu pergi nombor 1. Cikgu pergi nombor 1. Okey. Okey, kamu salin soalan dulu.
Nombor 1 tidak pening sangat. Ini masih okey. Okey. Baik. Ini soalan dia. Kita nak buat persamaan kuadratik dan kita diberi punca. Okey. Baik. Kita mula. Kamu tengok balik langkah kita di buku teks tadi. Contoh 3. Kita mula-mula cari hasil tambah. Mula-mula kita cari hasil tambah punca, hasil darab punca. Mula dengan formula, masukkan nilai ini, dapatlah jawapan. Okey, langkahnya tak banyak. Pertama, tambah dia, kemudian darabnya, kemudian ganti nilai, dapat jawapan. Okey, kita mula. Okey, mula-mula kita nak cari soalan 1A. Cari hasil tambah punca. Punca kita 2 dan 6, jadi tambahkan dia. Dapat 8. Dah dapat dah. Okay. Lepas tu kita cari hasil darab punca. Darab 2 dan 6. 2 darab 6 dapat 12. Okay, kita dah berjaya dapat benda ni. Kita salin rumus kita. Jangan lupa rumus kita di muka surat 39 yang ini. Cikgu suruh kamu hafal ini. Ini yang cikgu hafal. Okey. Yang ini negatif tolak. Okey, kita tulis rumus itu. Kita mula. X kuasa 2 tolak hasil tambah punca X tambah hasil darab punca sama dengan kosong. Ini yang cikgu hafal tadi. Kamu hafal juga. Okey, sekarang kita dah hafal, kita masukkan 8 di HTP, 12 di HTP. Itu saja. Kita masukkan X kuasa 2 tolak 8X tambah 12 sama dengan kosong. Dah selesai. Dah bentuk persamaan kuadratik. Okey tak? Nampak ini okey tak? Okey, cikgu. Okey ya. Okey, sekarang kamu cuba soalan B yang ada negatif. Okey? Cuba B yang ada negatif. Buat langkah macam cikgu buat. Okey? Langkah B. Kita cari apa itu hasil tambah punca. Kita cari apa itu hasil darab punca. Okey. Dapat jawapan ini kita nak ganti dalam rumus. Rumus kita kena hafal. Ini tulis siap-siap. Lepas tu tulis siap-siap. Ganti nilainya. Okey. Kamu buat sekarang kita bagi masa kamu buat. Okey tak? Okey. Okey, cikgu. Okey, apa jawapan kamu? Baca, seorang baca. Siapa nak baca? Okey, Muiz. Muiz dah dapat? Dah. Dah, okey. Muiz baca jawapan kamu. Mula.
alfa tambah beta sama dengan 3. HTP 3. Okey. Cikgu nak kamu baca jawapan akhir kamu. Persamaan kuadratik kamu. X kuasa 2 tolak Ya. 3. Betul. 3X tolak 4 sama dengan kosong. Yes. Bagus. Okey. Muiz dapat X kuasa 2 tolak 3X tolak 4 sama dengan kosong. Betul. Okey. Berapa orang dapat jawapan ini? Siapa lagi dapat? Okey, Saya. Kimia dapat. Okey, good. Sarifah, Warahim, Muiz dapat. Okey, good. Okey, Natasha pun dapat. Okey, bagus. Anik macam mana? Dapat. Dapat. Nah, Dayang dengan Nadia macam mana? Dayang? Dapat juga. Alia dengan Liana? Alia, Nashwa dengan Liana okey tak? Okey, cikgu. Okey. Liana? Tak dengar suara Liana. Liana macam mana? Liana, kamu ada mic? Cikgu. Okey ya. Ada. Okey, bagus. Okey, kita teruskan. Jadi, C dan D cikgu tinggalkan untuk kamu buat sendiri. Berhati-hati dia ada pecahan. Kamu boleh cuba dulu, jangan risau, jangan takut, buat dulu. Okey, sekarang kita pergi nombor 3. Yang cikgu kata pening tadi, kita buat juga. Okey, kita buat juga nombor 3. Okey. Okay, sebenarnya nombor 3 dan 4 ni penting. Okey. Baik, kita mula. Cikgu ambil jawapan soalan 3A. Okey, 3A. Jika alfa dan beta ialah punca bagi persamaan ini, kita ayat ni kita tak kisah, kita nak tahu apa persamaan dia. Okey. Dan kita tahu dia adalah alfa dan beta. Bentuk persamaan kuadratik yang baru dengan punca yang baru, ini punca dia. Okey. Kita mula. Soalan A dan B adalah soalan jenis yang senang. Okey. Yang senang, yang susah itu yang ada kuasa, yang ada pecahan. Okey. Baik, cikgu mula 3A. Macam tadi kita tengok soalan, dia nak kamu tuliskan ABC. Okey, kita tengok soalan contoh tadi. Okey, langkah pertama dia nak tak dapat. Langkah pertama dia nak ABC dulu. Okey. Langkah kedua dia nak kamu cari alfa tambah beta sama dengan negatif B per A. Dia kata hafal ni kan. Okey, kita tengok balik ini. Okey, yang pertama nak ABC. Yang kedua ambil ni, dua ini. Kita mula. Okey, yang pertama dia kata dia nak ABC. Jadi cikgu tulislah. 5X kuasa 2 tolak 10X tolak 9 sama dengan kosong. Senaraikan ABC. Apakah A? 5. B? Negatif 10. C? Negatif 9. Okey, bagus. Langkah pertama sudah. Langkah kedua kita
ikut yang cikgu suruh hafal tadi, alfa tambah beta adalah negatif B per A. Sila hafal ni. Okey? Cikgu dah hafal. Dan satu lagi, alfa darab beta adalah C per A. Ini kita hafal. Okey? Bagus, kita sambung dan kita masukkan B ini, B ini, 10 ini di tempat B. Dan 5 ini di tempat A. Begitu juga nanti kita tukar ke letak di sana. Okay. C ini kita letak di sini. Dan B, A ini letak di sini. Okey, kita masukkan. Alfa tambah beta adalah negatif. B adalah negatif 10. Berhati-hati. Negatif yang pertama adalah daripada rumus. Negatif yang kedua adalah daripada B. Okey, berlainan. A kita 5. Jadi boleh buang negatif itu. 10 bahagi 5, 2. Alfa tambah beta kita dah dapat 2. Ini kita nak guna nanti. Okey. Jadi cikgu tak nak tulis ini sebagai A. Ini soalan 3. Sebab yang kita buat ini dapat digunakan untuk soalan A, B, C, D. Semua nanti boleh guna. Diguna pakai untuk semua. Okey. Okey, ini soalan 3 lah. Kita tak nak A dulu. Jangan A dulu. Belum sampai A. Kita baru di atas. Okey. Jadi, kita dah buat untuk hasil tambah punca. Ini, hasil tambah punca. Sekarang hasil darab punca pula. Hasil darab punca. Okey. Okey, lepas tu kita pun masukkan alfa darab beta adalah C per A. Negatif 9 per 5. Ini dah tak dapat buat apa-apa. Kita ambil saja. Jadi, kita highlightkan dua benda ini. Kita nak gunanya kemudian. Okey. Kita nak gunanya kemudian. Okey. Ya. Bukan Okey. positif 9. Kenapa bukan positif 9? Sebab dalam dia negatif 9. Ikut. Okey. Yang spesialnya adalah untuk ni sahaja. Kamu perhatikan, ini positif. Ini negatif. Okey. Dalam rumus, ikut rumus. C per A adalah positif. Jadi C adalah negatif 9. Jadi dia masih negatif. Dia tak boleh jadi positif. Tetapi negatif 10 ini jadi positif sebab rumus ada satu negatif. Jumpa dengannya hilang. Okey, itu beza dia. Berhati-hati ya. Okey. Kita dah dapat dua benda ni. Yang penting kita tinggalkan dulu. Kita pergi ke soalan A. Soalan A. Sekarang kita diberi alfa tambah 2, beta tambah 2. Okey, kita buat. Kita buat hasil tambah punca. Hasil tambah punca adalah ini tambah ini. Okey, kita tulis alfa tambah 2 tambah dengan beta tambah 2. Punca tambah punca. Hasil tambah punca. Okey. Satu lagi. Hasil darab punca. Jadi, alfa tambah 2 darab. Tak perlu tulis. Kurungan cukup. Darab dengan ini. Ini darab.
Okey. Satu kita buat darab, satu kita buat tambah. Satu darab, satu tambah. Jadi tadi kita guna alfa beta. Ini yang asal. Yang sekarang yang ada tambah 2. Kita guna soalan A. Ikut A. Alfa beta yang asal. Sekarang kita dah modify yang tambah 2. Jadi kita tukar macam ni. Okey, sekarang cikgu nak sambung. Okey. Baik, kita sambung. Kembangkan, buang kurungan macam tu saja boleh. Alfa tambah beta tambah 2 tambah 2 tambah 4. Apakah alfa tambah beta? Siapa tahu? Apakah nilai alfa tambah beta? Alfa beta. Hmm? 2. 2. Ya, 2. Alfa tambah beta adalah 2. Jadi masukkan 2 di tempat alfa tambah beta. Digantikan dengan 2 belakang salin. Jadi dia adalah 6. Lepas itu kita buat yang sebelah darab. Ya, ini kembang macam biasa. Kembang macam biasa. Alfa darab beta, alfa beta, alfa darab 2, 2 alfa, alfa darab beta, 2 beta, 2 darab 2, 4. Okay, kita ringkaskan. Alfa beta ada ini. 2 alfa tambah 2 beta adalah kita faktorkan 2 keluar, alfa tambah beta. Alfa tambah beta ada juga 2. Okay, kita gantikan sekarang. Kita bawa ini. Kita bawa ini masuk tempat ini. Sini. Okay. Dan alfa tambah beta adalah 2. Masukkan 2. Masukkan. Jadi kita dapat negatif 95 tambah 2 darab 2 tambah 4. Jadi kita dapat jawapan. Tekan kalkulator. 4 tambah 4, 8. 8 tolak. Tekan kalkulator. Cikgu give up juga. Cikgu tekan kalkulator. 8 tolak 9/5. Jawapan 6.2. Cikgu nak pecahan. Tak nak point. Cikgu nak pecahan, tekan SD. 31/5. Okey. Okey, kita dah berjaya dapat hasil tambah punca, hasil darab punca. Langkah seterusnya guna rumus ini lagi. Okey. Guna rumus ini. Kamu tengok. Okey. Kamu tengok dia. Guna rumus ini. Okey. Kita mula masukkan. Okey, cikgu salin rumus yang cikgu dah hafal tadi. X kuasa 2 tolak. Ingat dia tolak. Hasil tambah punca X tambah hasil darab punca sama 0. Ini yang cikgu hafal. Okey, mesti hafal. Okey, gantikan. Hasil tambah punca adalah 6. Masuk sini. Hasil darab punca adalah 31/5. Masuk sini. Kita masukkan. X kuasa 2 tolak 6X tambah 31/5 sama 0. Dan kita tak nak pecahan. Jadi buat apa? Tak nak 5. Tak boleh bahagi. Darab. Darab. Ya, semua darab 5. Darab 5. Jadi 5X. 6 darab 5. 30. Jadi hilanglah 5 itu. Selesai. Boleh faham? Boleh. Ada keyakinan untuk buat soalan? InsyaAllah cikgu. Okey, bagus. Ada. Okey, satu lagi contoh atau nak berhenti di sini? Macam mana? Kalau otak tak dapat terima, berhenti. Kalau masih dapat terima,
Satu lagi contoh. Macam mana? Ikut kemampuan. Berhenti cikgu. Berhenti ya. Okey, boleh berhenti. Okey. Nanti kalau cikgu free, cikgu buat video untuk soalan BCD lah. Kalau cikgu free nantilah. Yang cikgu nak pentingkan adalah soalan yang ada pecahan. Okey? Baik, itu saja. Terima kasih sebab hadir. Cikgu ambil gambar sekejap. Cikgu ambil gambar. Okey. Okey, jangan lupa isi borang kehadiran. Okey. Ain ada masuk. Ain tadi lambat masuk ke Ain? Ain, kamu lambat masuk ke? Tak, cikgu. Ha? Tak, cikgu. Kamu dari awal tadi ada? Ada, cikgu. Cikgu tak nampak nama kamu. Okey, kamu ada. Okey. Baguslah hari ni ada 9 orang. Jadi belajar elok-elok. Nanti cikgu bagi link dia. Cikgu rasa kalau kita tak sempat buat kelas pun, cikgu hantar video untuk soalan yang cikgu tak sempat bincang. Kalau cikgu tak buat video untuk soalan yang kamu nak, kamu boleh buat request. Cikgu buat juga kalau kamu minta. Okey? Itu saja. Terima kasih sebab hadir. Dah 2 jam dah. Okey. Cikgu. Okay, bye.